Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Rahman. Alhamdulillah ya Rahim. Alhamdulillah. Allah mai macam mana ni? Alhamdulillah, kita masih hidup lagi hari ni. Geng tamak pahala, tak nak popular. Kalau popular, bawa manusia pada agama. So jangan lupa 4S. S yang pertama apa? Syukur Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah kita hidup lagi. Ada kawan-kawan kita dah meninggal dunia. Ada kawan-kawan kita dah mati akibat COVID. Ada orang kita, kawan-kawan kita, adik-beradik kita, guru kita, jiran-jiran tetangga kita, muda daripada kita, ada anak-anak muda, ada orang tu, semua dah meninggal dunia. Kita hidup lagi. Nur Hayati Mat Saad Syahrani, Sal Zabar Risha, Nur Hayati Yusuf, Ernawati Shasha, Rahimah Rosli, Alhamdulillah, Nur Hayati Kasmahman, Alhamdulillah, Rohanaman, RM Kop, Ros Merah, Alhamdulillah, Nur Hidayah, Masya Allah. Alhamdulillah. Jangan lupa geng, S yang kedua iaitu solat subuh berjemaah. Wujud hati kita macam mana pun subuh jemaah. Ada ustaz, saya suami saya lambat bangun. Tunggu dia. Kita buat solat subuh dulu. Cik Ani, apa khabar orang Gunung Jerai? Hafsah Abdul Hamid, Daranah, Yusuf, Yusma Yusuf, orang Riyadh ada. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nazir, Enawati Syasha, Singapura. Rokiah Rock, Jun Mizni, Rosmahni, Mijina Kata. Kejap saya pasang. Ya. Sang ia pun lupa dah. Badan tak tua dah ni. Handphone pun dah tua. Asyik jatuh je handphone. Bateri pun cepat habis. Kejap Asmah, Saim, Azizah, Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat ni. Ini pun orang sumbang. Alhamdulillah. Siapa yang sumbang tu Allah kurniakan rezeki yang berlimpah ruah. Okey geng. Alhamdulillah. Jangan lupa 4S. S yang pertama, syukur Alhamdulillah. S yang kedua, solat subuh jemaah. Alhamdulillah. Gunung Jerai okey. Pagi-pagi dah hujan. Alhamdulillah. Hujan bukan cuaca buruk. Hujan adalah cuaca yang baik. KS yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, adalah S apa? Iaitu sedekah subuh. Pagi-pagi ni kita jumpa orang, sedekah lah. Dia bukannya waktu subuh je. Bila-bila dah habis subuh pun boleh pagi. Waktu pagi-pagi. Sedekah, cari orang susah, ataupun belanja orang makan, belanja orang susah, tu dia. Dan S yang seterusnya adalah selawat. Jom selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 10 kali selawat. Semalam kita dah cerita tentang kesihatan mental. Kita dah cakap jangan bunuh diri. Kalau nak bunuh diri, kita susah macam mana pun.
orang kecam kita gemuk, gemuk, hodoh. Orang kutuk kita macam mana sekalipun, jangan bunuh diri. Buruk kan, orang ejek kan. Macam-macam. Lepas tu, macam mana sekali keadaan, jangan bunuh diri. Jangan down. Kat Teh pun ada, Cepot Al-Biruni pun ada, Zalinah Atan ada, Hajah Junaidah Azization. Okey geng, Zaliha. Okey, Asma Adeline, terima kasih semua. Absar Abdul Hamid. Geng, jom pujuk hati kita, teruskan lagi pengajian. Jangan sebut pendek, saya terasa sikit. Pendek. Noah. So, apa pun jangan terasa. Jangan down. When you down, tengok orang down than you. Oh, Hafiz Sulaiman pun ada. Nur Azlina Syukur pun ada. Intan Zuraidah ada. Zuri Susin ada. Bila kita down, so kita pergi Muhammad Fauzi, Masya Allah. Allahumma. Jom. Bila kita down, kita tengok orang lain down. Orang yang lebih down daripada kita. Contoh dia, kita ramai orang yang bunuh diri sebab putus cinta. Ramai yang bunuh diri akibat gagal dari sudut ekonomi. Hutang keliling pinggang. Orang yang bunuh diri ada 3 sebab. Satu ni, aku ni tak ada gunanya lah. Aku ni tak ada orang kisah pasal aku, lebih baik aku mati. Yang nombor 2, aku dah tak ada siapa dah. Yang nombor 3, aku ni menyusahkan orang. So 3 benda ni menyebabkan orang bunuh diri. Ada pesakit kanser, dia makan ubat tidur dan dia bunuh diri. Dia bunuh diri sebab apa? Tak lain dan tak bukan adalah disebabkan dia rasa dia menyusahkan orang lain. Dia makan ubat tidur. Dia ni. Ada satu orang Cina dekat hospital mana entah. Dia kena diabetes, dia sampai tak boleh baca mesin. And the last one sekali, dia bunuh diri dengan cara macam mana? Dengan cara dia minum air kok berbotol-botol. Dia dah sembunyikan. Apa tu tahu macam mana meninggal dunia. Dia tak boleh minum. Dia kata, tak, nurse cakap tahu macam mana, dia tak nak menyusah, dia minum. Kok je dia minum. Botol-botol dia minum. Kejap lagi berbuih, meninggal. Macam-macam lah kaedah. Ada orang bunuh diri makan ubat. So jangan. Kalau kita bunuh diri makan racun, maka apa akan berlaku? Kita masuk dalam neraka nanti, minum racun dan banyak kali. Lepas tu tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada yang bunuh diri sebab dengan lompat daripada bangunan tempat tinggi, kita akan masuk neraka nanti. Beribu-ribu, berjuta-juta kali kita akan lompat daripada tempat tinggi dan neraka nanti mati. Tak mati. Sakit tu Allah bagi ganda lagi. Kalau ada yang bunuh diri dengan benda yang tajam, macam itulah nanti ke akhirat. Dalam neraka, kita akan bunuh diri berkali-kali. Banyak kali dalam neraka. Okey geng, jangan lupa lagi. Kalau kita ada, when we get down, jatuh. Apa, orang dah tak sayang aku dah tak tahu nak cari mana dah, macam mana nak selesai masalah aku ni. Jangan lupa tengok orang yang lebih down pada kita. Contoh, saya selalu beritahu saya suka kawan dengan orang buta. Orang buta yang kawan rapat dengan saya, nama dia Noha. Saya tengok dia serba kelemahan, serba kesusahan. Buta. Tapi dia tak pernah bunuh diri. Dan tak ada orang buta yang saya kenal ramai-ramai. Tuan-tuan tahu kan? Kita pun dah bagi bantuan pada orang buta 91 orang sepanjang PKP3. Alhamdulillah tuan-tuan dan perempuan, dia tak ada yang dia orang cerita dia orang bunuh diri. Susah dia orang berganda. Susah kita, susah lagi mereka. Bila kita tengok orang yang lebih susah daripada kita, lebih down daripada kita, kita akan muhasabah di kita. Yang nombor 2, tuan-tuan dan perempuan,
Itu sebab tu saya kata, kalau ada orang macam datang jumpa saya, Ustaz, anak saya cacat, saya dah tak tahu mana nak letak muka, Ustaz. Saya ni, saya kata pergi jumpa hospital and then tanya dia orang, ada tak tempat-tempat anak-anak yang cacat sama-sama macam ni. And then bila dia orang pergi jumpa, ada anak orang lagi cacat. Cerebral palsy ni, kegagalan di bahagian otak ni menyebabkan badan dia merengkot macam ni apa semua. Dan anak tu hidup 30-40 tahun. Ayah dia atuk, dia dah tua pun jaga cucu, jaga anak yang macam tu. So, bagi pesakit kanser pula kan, yang cakap sakit Ustaz. Sakit. Cuba korang tengok Duan Isa. Duan Isa, dia sakit. Sakit kanser dia sampai kena potong kaki. Mula-mula kat buku lali. Ketumbuhan tu macam pelik je. Lepas tu dia kena potong buku lali. Merebak sampai ke lutut. Potong lutut. Kaki tak ada. Muda lagi kaki dah tak ada. Tapi terpaksa pakai kaki palsu. Belajar berjalan balik. Allahu Akbar. Tu dia. Jangan down. Kalau down, cari orang yang lebih down daripada kita. Kita boleh sharing. That's why dalam grup kita ni, ramai yang sharing. Bila sharing, insya-Allah. Sharing is caring. Tu dia. Sembang-sembang macam ni, tanda caring. Jangan sakit kanser, jangan down. Kita doakan Laila Merikan. Ya, dia selalu sponsor rancangan motivasi pagi kita. Ada 2-3 orang lagi sahabat-sahabat. Ada 2-3 orang kawan kita dah meninggal dunia. Kita doakan Laila Merikan sihat. Cepat sembuh Sesak nafas tu mudah-mudahan Allah sembuhkan dia. Ramai Anas sahabat saya, Muhammad Zulkifli bin apa ni, tuan-tuan doakan dia agar dia sihat. Dia masih di pusat karantin di ni, dan ayah saya hari ni menjalani pembedahan tulang belakang. Ada 2-3 kerja lah. InsyaAllah ramai kawan-kawan saya. Habibah Abdullah, Duan Isa memang hebat, insan terpilih. Jangan lupa Zaki Ibni Yahya, tuan-tuan, ada dalam ni. Zaki Ibni Yahya pun dia pengerusi Presiden Persatuan Ziarah Sahabat Kanser Malaysia. Ada seorang lagi cancer fighter, Zaki Yahya juga nama dia. Lepas tu ada ramai pesakit-pesakit kanser yang apa tuan-tuan, yang perlukan yang selain sikit lagi ni. Macam ni okey. Macam ni okey. Alright. So gang, apa pun yang kita nak cerita, kita kena penat ni penat. Kita kena tengok orang yang down. Ada saya nak satu cerita. Ada tak korang ingat tak nama dia? Saya tak tahu. Dia ni ialah cacat. Mulut sangat, tangan macam tu semua. Tapi dia tak down. Bila Khairi Jamaluddin isytihar, siapa yang dapat pingat Olimpik, dapat 1 juta pingat Olimpik. Dia yang lari, dia menang 100 meter. Lomba lari. Dapat emas. Sebelum tu tak ada orang heran kan dia. Tiba-tiba dia menang lomba lari. Dapat 1 juta. Ramai yang mengaku saudara. Ramai yang ambil kisah pasal dia. Saya pun down bang. Tu dia. Wake up. Get back. When I get down, I'm try back. Ada satu orang yang Nick Vikoshi tu. Dia jatuh, dia bangun. Dia nak bangun dia kena guna kepala. And dia tak mampu. Dia dah cuba beratus kali. Kalau dia surrender, habis. So, dia angkat, bangun kepala dia. And then ni. Tuan-tuan, ada orang nak basuh berak pun tak boleh. Nak basuh berak. Nak pergi bilik air. And then kita minta tolong orang. Sekali dua kita boleh minta tolong orang.
Tapi lama-lama kita pun rasa menyampah. Kita pun rasa kita menyusahkan orang. Su Muhammad Saleh, Ustaz daripada Singapura. Ya, orang Singapura. Terpisah dengan Selat Temerau. Tambak Johor, Tanjung Puteri, Selat Temerau, airnya biru. Oh, lama. Baru ni saya di Johor. Hari ni Penang. Kejap lagi, insyaAllah kalau tak ada apa halangan, lepas habis live di Zandra, saya terus ke Yan Kedah. Lepas tu Sungai Petani. Habis Sungai Petani, insyaAllah balik ke Kuala Lumpur. Dan tolong jangan lupa doakan ayah saya operation tulang belakang pada hari ini. Minor operation lah. Sebab tulang belakang ni dia sekejap je. Minor operation. Tapi yelah dah tua. Nak pula waktu COVID. Bruno, thank you so much. Okay deh. Muhammad Hanif, thank you so much. Muhammad Hanif. Abidah Zaini, terima kasih. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan perempuan Muslim Muslimat, you get down. Macam, okay, saya nak cakap, nak dapat kekuatan mental ni, tengok orang yang lebih susah daripada kita. Dia susah daripada kita. Tuan-tuan boleh masuk bila kita susah. Tuan-tuan cari dekat Google, dekat mana, cari pasal orang sakit kanser. Ustaz, saya ni janda. Anak 5. Nak buat macam mana, Ustaz? Anak 5 susah benar, Ustaz. Tengok orang yang susah daripada kita. Masuk persatuan ibu-ibu tunggal. Ya Allah. Ada ibu-ibu tunggul. Ada ibu-ibu tinggal. Tak ada tunggal tapi kena tinggal. Macam-macam tuan-tuan. Bila dia orang sharing cerita dia, saya ada bagi ceramah untuk persatuan ibu-ibu tunggal ni. Ya Allah. Masa mengandung kena pijak dengan bini, dengan suami. Kena sepak. Buta mata sebelah. Kena penumbuk tu. Pam. Allah. Wire ni. Wire. Kena tumbuk, kena pijak. Kena sepak. Kena ketuk dengan botol apa? Botol arak. Luka berparut. Itu tak nak minta cerai. Suami penagih dadah. Habis barang kemas kena jual. Ya Allah. Bila kita masuk persatuan ibu tunggal, tengok orang lebih susah, tengok macam Ustaz Abid Liu pergi tolong orang susah tu, tengok ada apa ni zaman ni orang tidur bawah jambatan ni ya. Macam tu. Cuba masuk NGO macam Haliza Abdul Halim buat macam NGO. Kalau siapa down boleh like. Ada saya lupa page tu. Ada siapa Dr. N ada cakap hari tu. Apa Persatuan Kanser Malaysia. Dia tulis apa Facebook dia. Bila kita tengok orang down and orang share, kita akan aku tak teruk dia. Tapi dia boleh wake up. Dia boleh get up. Kan? Get up. Alright? Tuan-tuan dan perempuan, sometimes in your life, you cannot fight that stress. But you can divert. You cannot fight the problem. But you can divert. Divert lah masalah. Saya pun pernah down bila suami meninggal dunia. Kejap ni saya nak baca sekejap. Alamak. Here we go. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tak boleh lah baca, sedap lah. Saya tak suka orang baca. Saya pernah down bila suami meninggal. Sejak dengar ceramah Ustaz pagi-pagi masuk persatuan, buat saya bangkit semula demi anak-anak. Satu kata-kata yang sering saya pegang, pedulikan kata orang. Betul lah. Alamak, sayangnya.
Kata orang. Yang penting Allah tahu apa yang kita buat. Kata-kata Pak Riz tu satu sekolah dengan saya dulu tau. Junior saya tau. Tapi dia nampak lebih tua dari saya. Okey. Motivator ni ramai lagi satu geng tuan-tuan. Purple. Apa khabar Purple? Happy birthday to Purple. Betul birthday. Yalah. Mungkin dah lepas tapi saya sebut je lah. Hasnah. Mana ni? Susah nak baca. Allah tertongging-tongging. Wabul. Okey geng. Satuan Ziarah Sahabat Kanser. Tolong like. Siapa yang ada kanser, like tu. Zaki Bijak Ustaz. Normah Yaakob. Tolong like. Madam Ans. Normah Yaakob. Tolong like Normah Yaakob tuan-tuan. Ini kaunselor ni motivator. Kalau dengar dia bercakap pun sedap tuan-tuan. Tolong like. Persatuan. Itulah. Okey geng. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. When you down, look down. And you take the time. Bila kita, Persatuan Ziarah Sahabat Kanser, tolong. Zaki Ibn Yahya, tolong like. Ramai yang kanser-kanser ni. Anak Jati Kuala Sungai. Orang Kuala Sungai Baru pun ada begini. Lama benar tak pergi sana. Rindunya nak makan ikan segar. Bakar. Ke bakau. Alright. Thank you. Norma Yaakob, thank you so much. Lily Raleigh, thank you so much. Okay gang, let's go. Move it. Wake up and bangkit. Okay, let's go. Saya ada satu masa saya down dulu. Saya pernah down, rugi buat berniaga kereta sewa. Saya pernah down. Banyak benda lah saya down dalam hidup saya. Kalau nak cerita bab saya down ni. Jatuh bisnes. Tergolek. Orang dulu panggil tergolek dog. Saya tak pernah tengok dog tergolek. And then, apa berlaku geng? Saya pun try to wake up. And then, kita buat benda yang merepek lah. Contohnya, buat benda-benda. Ni, tolong like Norma Yaakob tuan-tuan. Sahabat like Madam N. Madam N. LIS ya. Tolong like. Like tuan-tuan. Saya cakap tuan-tuan boleh dapat banyak manfaat. Banyak sharing. Banyak ni. Lebih ilmiah. Macam saya lebih mengarut. Orang yang mengarut boleh ni. Ikan tenggalan dekat mana? Ni dekat mana Hafiz? Ikan tenggalan. Dekat ni. Lubuk. Apalah tempat Tasik Laraban. Koma ni. Tasik Laraban. Bila lah nak ride ni. Okey, Irwati Idris. Ramai orang down. Saya ada juga seorang kawan saya. Saya selalu sebut nama dia Indra. Dia pernah down satu ketika dahulu ketika berniaga nasi padang dekat Kampung Baru. Saya kata Allah ada. Dia ramai lagi orang tengah susah ni. Cuba bayang COVID ni. Dalam keadaan COVID ni, kita seorang je susah. Atau Malaysia saja yang susah. Malaysia saja yang mati. Negara lain tak mati. Kita susah juga. Tapi dalam keadaan COVID ni, bukan kita seorang je bankrupt. Ramai orang bankrupt. Bukan kita seorang je susah. Ramai orang susah. Bila susah berjemaah ni, kita relax sikit. Okay? Kita relax sikit. Tengok jiran kita susah. Orang ni pening kepala. So, kita relax sikit. Kalau bayanglah dunia kita seorang je susah. Pening juga. So, let's go. Kalau kita tak boleh tahan. Ni dengar. Sometime in your life, kita tak boleh face problem that but divert. Faham tak? Kita tak boleh. Macam orang lelaki kadang-kadang dia stress sangat satu masalah. So, apa berlaku, geng? Dia buat apa? Dia buat divert. Sebab tu kadang-kadang orang lelaki ni dia divert kadang-kadang pada benda yang bangang. Contohnya main game. Biar, bang, abang saya tahu abang ada masalah. Sebab tu abang main game. Tapi abang jangan ambil masa lama sangat bang. Tu dia. Ada orang, dia sampai ambil dadah lah sebab dia nak divert.
Kebanyakan yang ambil dadah ni pula sebab dia men's performance dia lemah. Contoh dia ambil ganja sebab men's performance dia lemah. Dia tak dapat puaskan isteri dia pun lambat puasnya. So nasihat saya, kena faham psikologi kenapa dia ambil. Kadang-kadang dia terpaksa minum arak, kadang-kadang terpaksa benda-benda yang macam tu. So this is the thing. Kena faham. Orang laki-laki kalau men's performance dia rendah, lemah, dia rasa macam nak bunuh diri. Dia ada inferiority complex. Tengok ni, Sabtu 28/8 jam 11 pagi kita bersembang dengan panel Cinta Anak Syurga. Best tuan. Ni orang tua ni dah masuk. Orang tua pula. Zaki bin Yahya. Sorry, gang. Tolong like Zaki bin Yahya. Okay, yeah. Sorry, santai-santai pagi, merepek pagi ni. Sebab saya hari ni macam, itulah, bila kita travel macam ni, kadang-kadang kita lemah sikit lah. Okay, gang. Nur Jihan Musa, J Musa, alright. Okay, gang. Yusma, Yusof, bila down, kena selalu berzikir. Okay, zikir kita dah selalu cerita. And then this is the technique, divert. How I'm divert my problem? Saya tengok cerita lawak. Saya suka tengok cerita lawak. Saya suka sembang orang lawak. Baru ni Sultan Melaka meninggal dunia. Itu pun saya suka menyakat dia. Kau boleh gurau orang Sultan ke? Aku boleh. Lepak kat Takwa dulu, kita boleh lepak, jumpa Ayah Kipidap. Tengok Ayah Kipidap. Orang nampak dia gelak, dia marah-marah apa semua, tapi orang tak tahu apa yang dia hadapi. Kita tak tahu. So sometimes divert, lepak kedai kopi, kejap, tapi jangan ambil lama sangat. Divert, jangan lama sangat. Kejap. Kadang-kadang kita tengok rumah kita hancur kat Yan. Allah, habis masuk selut. Relax dulu, pergi tempat lain, rehat dulu. Bagi rumah mak saudara ke, lepak dulu. Jangan fikir sangat. Fikir boleh putus wire ni. Ramai orang fikir. Jangan. Dia sometimes kena divert. Bahar. Bahar Abu Bakar. Betul tak? Pak Riz, kita punya gang dulu masa dekat SGB kan. Alright, gang. Okay, let's go. Lawak. Bila kita gelak-gelak, tengok Maharaja Lawak Mega, tengok, saya suka kumpulan Shiro. Shiro dia lawak dia, tapi dia ada pengajaran bro. Dia ada pengajaran. Saya cerita, bila kita lawak, kawan saya ni, yang tadi cerita Indra tadi, saya kata, last kali dia beli motor. Bila beli motor dalam keadaan ekonomi down, beli motor, training main motor dulu. And then Alhamdulillah. Purple, okay tu. Tengok, divert. Sometimes you cannot fight, but you divert. Divert. Bila kita divert, tuan-tuan, dia alih. Tapi jangan terlalu lama. Sekejap. And then masa divert tu, kita dapat idea. Tengok lawak tu. Divert. Dapat idea. Macam ni. Macam kita tengah bawa motor tu. Lepas tu, divert. Lama-lama grup motor pun banyak datang lepak kedai dia. And then business dia berkembang. And Yati Rock, Ayah Kipidap bagi cadangan calon Menteri Kewangan yang cukup bernas lah. Okey juga. Saya tak tahu siapa Menteri Kewangan sekarang. Menteri Kewangan bagi perempuan. Orang perempuan kau jaga. Tu dia. The best Menteri Kewangan adalah perempuan Cina. Cuba try. Bagi lah. Mati korang. Mampus. Tu dia. Ni orang Cina cakap. Allahuakbar. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Let's go. Divert ni satu kaedah. Tadi saya kata look down. Tengok orang yang lebih bawah. And then second, divert. Divert ni itulah. You need something to divert. Macam saya kadang-kadang saya cuba drawing tau. Tak boleh. Saya cuba tu tak boleh. Saya tak boleh. Saya buat apa? Saya write tempat saya divert. And then saya tak suka orang tanya saya write pergi mana. Saya suka hati saya je saya nak write. Satu hari saya baru habis program 31 Ogos dekat
habis jelajah satu Malaysia ni. And then lepas tu saya ada satu program tu, saya habis ceramah dekat Perlis, Kedah dengan Sungai Petani dekat Pajak Song. Malam tu saya kata balik sampai rumah. Lepas tu saya saya masih ada stres. Saya start motor, saya pergi kena kopi keluar kat railway station. Naik motor. Naik motor ni dia boleh menyebabkan saya release tension. Makan menyebabkan saya release tension. So, and then bila kita dah release, we get idea how to solve the problem. Bila nak solve the problem ni, kadang-kadang kita kena divert sekejap. Macam kita bersilat. Dalam keadaan kita bersilat, kadang-kadang kita dah banyak kali ditumbuk, we cannot fight. Kita atur langkah balik. Atur step. Oh, aku bagi macam ni, serangan macam ni tak berjaya. Aku try terajang macam ni tak berjaya. Oh, rupanya aku memang kena lakukan tujahan depan. Tujah belah dada dia. Tujah belah dada, terkena dagu. KO. So gang, sometime in your life, you should look down. And after that, if you cannot fight the problem, cannot solve the problem, divert. Fighter is fight. Never ever give up. Allah kan ada. Never ever surrender. Allah kan ada. When you come back to Allah, Allah will help you. Allah will give you idea. Allah will give you a solution. If you improve yourself to Allah and solve your problem with Allah, Allah will solve your problem with all thing in this world. Dah betul dan tidak aku cakap? Cakap je lah. Okay gang, sekarang pukul berapa dah? Sekejap saya tengok jam. 7.18. Kita ada masa sikit. Ada seorang manusia, sebab saya nampak gambar basikal. Siapa buat gambar basikal ni? Purple. Alright. Purple. Okay. Basikal gini. Satu hari, Muhammad Ali ketika tu usia dia 8 tahun. Dan dia dengan mak dia jalan-jalan. Jalan-jalan mak dia dahaga dan suhu badan mak dia panas sangat. Kat situ kawasan yang jalan tu adalah kawasan orang kulit putih. Kau jangan bangga mereka hak asasi manusia. Dia dekat Greenboro tau. Kat situ ada institut, bukan institut, saya dah pergi dah. Mahkamah Hak Asasi Manusia dekat Greenboro. Saya dah pergi dah. And then saya pergi museum di Greenboro. Tengok. RSS Gold sudah masuk. Sapura, Nuraini Mahat. Nuriah Mahat masuk. Samsiah Aziz sudah masuk. So apa berlaku tu tuan-tuan dan puan? Muhammad Ali pun bawa apa? Bawa basikal. Mak dia duduk belakang. Tiba-tiba mak dia tak larat. Mak dia minta air dekat dekat orang yang berniaga restoran kat situ sebab mak dia rasa demam dan perlukan air. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Dia kata ni tak ada kelak. Ini restoran yang orang kulit hitam tak boleh masuk. Dan mak dia ditendang keluar daripada restoran. Dia halau keluar daripada restoran tersebut. And then Muhammad Ali masuk ke dalam. Bila Muhammad Ali masuk dalam, minta air. Masa tu Muhammad Ali umur 8 tahun. Minta air putih. Ni apa? Tak payahlah halau mak saya macam tu. Basikal tadi kena curi. Ni Muhammad Ali kejar. Kejar apa? Itu satu-satu kenderaan untuk mak aku. Dia kejar. Lepas tu, dia tersekat kat satu lorong. Rupa-rupa yang mencuri tu 3 orang remaja lelaki kulit putih. Yang umur dia belasan tahun dan badan dia lebih besar. Lebih besar daripada Muhammad Ali yang berusia 8 tahun. Tetapi Muhammad Ali, mak dia dah report polis lah. Dah panggil polis. Help. Polis pun datang nak help. Polis kulit putih ni pula pun lalu dan pergi tengok kat lorong tu. Tengok Muhammad Ali telah menumbangkan 2 orang kulit putih tu dengan tumbukan dia. Berapa. And then yang tu sarjan tu tengok, dahsyat Muhammad Ali ni.
Dan kali ni, yang kali ketiga ni, orang tu yang itu bukan calang-calang. Seorang lelaki yang sangat tegap bertumbuk dengan Muhammad Ali. Muhammad Ali kena tumbuk, jatuh. Tapi Muhammad Ali bangun, lawan. Dia tumbuk, pam, jatuh lagi Muhammad Ali. Muhammad Ali jatuh, bangun, lawan. Dia tak kisah. Nama dia Clay. Calation Clay. Macam tu, Clay. Macam tu lah aku panggil Clay. Dia jatuh, pam, lawan. Jatuh, bangun, lawan. Jatuh, bangun, lawan. Muhammad Ali never ever surrender. Sebab apa? Sebab dia big why. Why? Big why dia tak lain dan tak bukan basikal mak dia. Hidup dia susah, mak dia sakit, basikal kena curi. Big why dia, apa terjadi, aku mesti kalahkan laki-laki ni untuk dapat basikal. Dua orang dah tumbang dah ni, dah pengsan. Sarjan tu tengok je. Lepas tu sarjan tu tengok dia ni sekarang mati Muhammad Ali ni. Sebab dah jatuh, bangun, lawan. Tapi apa belakang? Dia polis tu leraikan pergaduhan. 3 orang ni masuk lokap. Basikal dapat. Dan mak dia minta izin pada mak Muhammad Ali untuk training budak umur 8 tahun ni bagaimana nak boxing. And then after that, berubahlah hidup Muhammad Ali. Geng, kadang-kadang bukan saja selesai masalah mak dia demam, mak dia dapat minum air, mak dia sihat balik, tapi Muhammad Ali dapat balik basikal dan akhirnya Muhammad Ali dapat keluarga angkat daripada orang kulit putih yang berpangkat sarjan, dan kemudiannya mak Muhammad Ali berkhidmat untuk keluarga polis ini sebagai macam pekerja rumah, kemas rumah apa semua. And then after that, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, betul Haliza Abdul Halim, jalan terus. Never ever give up. Kau jangan tengok belakang. Kenapalah suami aku ceraikan aku? Sebab kau minta cerai, Mangkuk. Kau yang minta cerai. Kau perempuan, ceraikan aku. Sekali suami ceraikan dia. Apa sampai hati ceraikan saya? Yang kau minta. Betul dia tirok. Cassius Clay, nama asal Muhammad Ali, and then after they convert to be Muslim, dia masuk Islam, Alhamdulillah, nama dia Muhammad Ali. Okay, gang? Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ada, kenapa kawan aku tipu aku? Sebab kau yang bagi diri kau kena tipu. Kan? Sebab kenapalah aku kena tipu macam ni? Kenapa dia sanggup tipu aku? Kawan pun kawan. Tapi jangan percaya 100%. Sanggup kau tipu aku. Kalau tipu melibatkan duit, adik-beradik pun sanggup menipu, bro. Semua duit ni jangan kau percaya siapa-siapa pun. Jangan percaya siapa-siapa pun dalam dunia pasal duit. Duit ni dia punya godaan lain, bro. Dia ada setan dia. Okey, geng. Terus lagi. Kita pun bincang dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia tu jangan buat sesuatu yang boleh menyebabkan kita stres. Tu dia. Bila kita dalam keadaan down, jangan buat cari point yang menyebabkan kita stres. Contoh dia. Contoh dia. Masa kita dah down, jangan tambah stres kita lagi. Kita dah down, kita tambah stres lagi. Contoh dia macam ni. Ya Allah, kenapa aku kena kanser? Apalah salah aku, ya Allah? Adakah dengan pertanyaan tersebut selesai masalah kanser kita? Baik penyakit kanser kita? Adakah dengan melihat kisah belakang? Itulah kenapalah aku percaya kat dia. Kenapalah aku bodoh sangat. Kenapa? Lagu kenapa tu. So, jangan. Move on. Kan? Saya ada satu suka. Saya suka tengok cerita Last Christmas.
Last Christmas. Na 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 na. Na 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 na. Macam tu lah lagu tu lah. Last Christmas. And okay, siapa meninggal dunia ni? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abdullah Zufdi Fatima Zufdi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Leukemia. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim. InsyaAllah. Kalau nak cerita purple tu macam-macam sakit. Tapi hati tak sakit. Fight is fight. Okay, gang. Okay. Saya... Oh, Aminah. Tolong like, tuan-tuan. Kita punya geng gangster juga ni. Umi. Allah, tak sempat baca Umi. Aminah. Dia pun boleh like. Sedap, tuan-tuan. Allah. Ini ceramah agama, saya selalu cerita juga. Tapi untuk motivasi pagi ni, so first, look down. Second, sharing. Second, divert. Third, sharing. And then, kita nak pergi ke depan ni, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, move on. Okay? Nak move on ni apa momentum kita? Kita nak move on ni susah sebab kita macam kepala kereta api. Tahu tak kepala kereta api? Kawan saya kemurungan 40 hari selepas kematian suami. Salam balik. Ya Allah, sedih. Semua pakar psikiatrik. Yalah. Jangan ambil lama sangat. Jangan ambil masa lama sangat. Sebab tu masa suami kita hidup, kita buat yang terbaik. Saya selalu beritahu, Ustaz, saya tak boleh terima suami saya menikah lagi. Dia senyap je. Dia menipu saya, Ustaz. Dia menipu sebab dia tak nak lukakan hati kita. Oh, pantang nenek moyang saya orang menipu saya. Kepala otak kau belajar mana? Astaghfirullahaladzim. Ada orang perempuan ni kepala otak. Relax. Kalau dia beritahu, dah jadi macam ni. Dah relax. Dah. Jangan. Move on je. Masa suami hidup, buat yang terbaik. Macam mana, Ustaz? Hati saya sakit. Cuba bayangkan suami anda akan mati malam ni. Jadikan anggap suami anda akan mati malam ni, dia mati. So sebelum dia mati, aku nak dapat banyak pahala daripada kita. Okay, jom. Move on. Aku kena buat sesuatu yang terbaik. Aku nak jadi isteri yang paling baik, paling taat pada malam ni. Sebab mungkin malam ni suami aku mati. Tengok betul-betul suami mati malam tu. So kita dah buat yang terbaik. Dan minta ampun dan minta maaf. Do that. Jangan bertengkar. Don't spoil your day. Jangan bertengkar. Jangan spoil day. Don't spoil your day. Okay? Fighter is fight. Purple. Geli nak dia aku. Sharing is scary. It's not easy. Stand up. Okay, let's go. Saya tutup, tuan-tuan. Untuk yang tengah, untuk dapat kesihatan mental down, besok saya akan beritahu bagaimana kita nak dapat betul, hargai orang keliling kita supaya kita tidak rasa halat. Thank you so much, Rin. Wancu. InsyaAllah kita doakan Fatimah. Barakallah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sorry, hari ni merepek sikit. Tapi kesimpulan dia, satu perkara, hargai. Senantiasa bersyukur. Betul, Aminah. Allah, saya tak sempat baca nama Umi. Tolong like. Umi ni orang kuat. Aminah Nurzifah Ismail. Tolong like, tuan-tuan. Okay. Now, okay. Sekarang, ingat perkataan ni sampai bila? Untuk dapat kesihatan mental,
Tengok, baca. Pujangga kanser dah masuk. Duan Isa tolong like. Jangan risau akan ujian apa yang ada hanya pinjaman. Jika apa yang ditakdirkan, terima seadanya. Sedap pula kau punya ayat ni. Okey. Duan Isa, jangan risau akan ujian. Apa yang ada hanya pinjaman. Jika apa yang ditakdirkan, terimalah dengan senyuman. Baru hati akan terasa aman. Kau punya ayat dahsyat, Duan Isa. Tolong like hero Hindustan kita, pujangga kanser kita, Duan Isa. Like, tuan-tuan. Like je. Okey, terima kasih. Bertuah Nuraini. Okey. Irwandi Yusof. Tengok orang cacat kan. Semalam saya dah cerita. Ramai orang cacat. Dan bila orang cacat tu, Allah akan bagi kelebihan tang lain. Tengok Syukur. Tengok Kafi. Tengok semalam yang saya bagi contoh-contoh semalam. Tengok Irwan Johari. Irwan, Ustaz doakan Irwan cepat boleh main bola balik. Tapi lepas main bola jangan pakai seluar pendek dah. Okay. Never ever give up. Never ever surrender. Tuan-tuan tahu tak ada seorang Presiden Amerika Syarikat, bila aku nak habis bercakap ni, semua bagi contoh. Okay, lagi 1 minit, 2 minit. Presiden Amerika Syarikat, dia ni sebelum ni dia playboy. Masa dia masuk pertandingan apa semua tu, dia memang playboy. Dia ada hubungan sulit dengan setiausaha dia. Dia ada apa semua. And then what happened? Tuan-tuan, besok kita bagi Aminah Nur Zarifah. Umi, besok saya akan cerita macam mana nak face on dari sudut agama pula. Hari ni cerita dari sudut motivation. Okay, gang. Jangan lupa satu perkara. Betul. Sentiasa istighfar, syukur selalu. Betul, Umi. Alhamdulillah. Mr. Biden pula. Bukan, ini dulu. Zaman dulu. Saya lupa nama dia. And then after that, dia pergi satu camp perkemahan kanak-kanak. Dia terminum air. Dan air itu ada kencing tikus. Menyebabkan saraf belakang dia lemah-lemah. Dan kaki dia jadi cacat. And then tuan-tuan, dia terpaksa pergi mandi kolam air panas. Kaki dia jadi cacat, lumpuh. And then dia improve hidup dia. Dia down. Tetapi orang nak dia masuk jadi bertanding dalam presiden. Bukan Presiden Bill Clinton lah. Ini cerita lama lah. Irwan Idris. Iswandi Idris. And then dia dah lumpuh tulang belakang dia. Dah lumpuh saraf kaki dia. Tapi setiap kali dia berucap, padu. Dan dia berlakon. And akhirnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Madli Musa, insyaAllah. Terima kasih Dr. Pim. Dr. Pim semalam bertanya khabar masalah saya. InsyaAllah. Saya pun doakan Madli Musa cepat sihat. InsyaAllah, ya Allah. Terima kasih Dr. Pim. Thank you so much. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan muslimat ni, lumpuh ni, dia ambil masa. Dia pergi berubat dekat satu tempat tu. Dia beli tanah tersebut. Dia buat mandi kat tempat tu. Dan akhirnya, bila dia tengok orang lain lumpuh, orang lain yang lebih teruk daripada dia apa berlaku? Last kali tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, dia pun boleh bangkit balik. Dan akhirnya dia masuk pertandingan untuk rebut jawatan presiden dan dia menang. Tapi dia berlakon. Dia boleh berjalan. Roosevelt. Nama dia Roosevelt. Betul, Sazali Ahmad. Kau ni betul-betul pandai, Sazali. Bukan semua orang tahu sejarah. Roosevelt. Yang betul tu Roosevelt. Saya pergi tengok dia dan perkataan dia terukir dekat Washington. Satu perkataan rugged. Okay, gang. Itu saja daripada saya. Khairul Anwar ni, kau ni penyakit apa? Dr. Pim tak pernah telefon kau. Siapa nak telefon kau? Dia tak ada sok-sok, bro. Okay lah. Itu saja daripada saya, tuan-tuan. I love you all. Thank you so much. Never ever give up. Allah ada. Balik pada Allah. Allah akan bantu kita. Besok saya akan bagi tips. Allah. Prof. Nurhani Effendi. Allah baru masuk.
Okay, gang, itu saja. I love you all. Take care. Dah nak balik ni. Nak cari nasi kandar. Okay, I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care, take care.